PJ City mendapatkan gol pendahuluan. Dan harus diingat musim lalu juga PJ City pernah menewaskan Jodor Takzim dalam Liga Super dengan jaringan 1-0 untuk aksi pada tahun 2019 di Stadium di Lakin ketika itu. Dan ketika ini peluang K. Gurusami untuk masihkan jaringan pertamanya musim ini buat PJ City berhadapan dengan Farizal Malias. Mampukah Gurusami untuk meletakkan PJ City satu gol di hadapan di separuh masa yang pertama ini? Waktu sebenarnya sudah pun tamat, kini mereka beraksi dalam waktu kecederaan 3 minit masa tambah diberikan oleh pengadil. Ruang untuk K. Gurusami. Dari Gurusami mudah dijaringkan untuk K. Gurusami. Meskipun Fariza berjaya membaca dengan baik, namun sepakan dari K. Gurusami tidak berjaya diselamatkan oleh Farizal Malias untuk K. Gurusami terus mendapatkan jaringan kedua buat PJ City di separuh masa yang pertama ini. Ya, baik daripada Gurusami bila beliau telah memilih untuk memastikan bola berada di atas tanah, berada di atas leret. Kerana walaupun Farizal telah menjangkau, beliau tidak dapat kerana bola itu begitu rendah. Akan yang baik dilakukan oleh K. Gurusami sebentar tadi tidak berjaya diselamatkan oleh Farizal Malias, meskipun Farizal berjaya membaca dengan baik. Jadi kedudukan sudah pun berubah di Stadium Majlis Bandar Petaling Jaya. K. Gurusami meletakkan PJ City satu gol mendahului ketika ini melalui sepakan penalti pada minit ke-46 sebentar tadi. Jadi semakin hampir ke penghujung separuh masa yang pertama. Kelebihan ketika ini dimiliki oleh PJ City. Tekanan ketika ini dirasai oleh Jodor Takzim dengan menuju ke bilik persalinan. Pastinya banyak yang perlu diperkatakan oleh Benjamin Mora untuk pemain-pemainnya bangkit di separuh masa yang kedua nanti. Mr. Brandau berjaya lepas mengatasi Adam, terus melakukan hantaran mudah untuk Farizal Malias. Bukan akan lontaran kepada Aidil. Dan jauh terus dilakukan mencari Safawi Rashid. Yang pertama perlawanan masih lagi Safawi, ada tolakan. Dan sepakan penalti diberikan untuk Jodor Takzim di waktu kecederaan ini. Dan kad kuning dilayangkan kepada Firman Anji. Dia menolak Safawi sebentar tadi. Jadi dua keputusan sepakan penalti diberikan oleh pengadil di waktu kecederaan separuh masa pertama. Ya, saya sebenarnya melihat reaksi Firman Anji. Walaupun boleh katakan ada sentuhan penuh, tapi apabila beliau berada dalam keadaan di belakang, beliau membenarkan satu situasi di mana jika Safawi jatuh, ialah satu pertikaian untuk pengadil. Dan pengadil telah melihat situasi ini dengan mungkin jarak yang terang, jarak yang dekat. Dan perkiraan Nazmi adalah penalti. Dan saya boleh mengatakan bahawa kelajuan Safawi menjadi perbezaan di situ. Beliau berada di hadapan, beliau mempunyai percentage yang lebih banyak untuk dapatkan penalti jika disentuh. Itu adalah perkiraan. Jadi ini peluang untuk Jodor Takzim menyamakan kedudukan di separuh masa yang pertama. Gonzalo Cabrera akan mengambil sepakan ini berhadapan dengan Kalamullah. Beraksi cukup baik dalam 45 minit yang pertama. Dari Cabrera untuk mudah menghasilkan jaringan gol kedua buat Jodor Takzim. Sekaligus menamakan aksi di separuh masa yang pertama ini dengan 2-2. Jadi Cabrera memastikan Jodor Takzim berjaya menyamakan kedudukan pada minit ke-49 di waktu kecederaan separuh masa pertama. Dan juga jaringan ke-6-nya musim ini. Ya, apa yang dilakukan oleh JDT adalah mengimbangi reaksi yang dilakukan oleh PJ City. So, saya melihat dua-dua merupakan satu fair result. Dan penyudahan yang top corner dilakukan oleh Gonzalo Cabrera bagi saya menunjukkan walaupun pada malam yang senyap, beliau mempunyai kualiti tersendiri untuk mengatasi tekanan dari spot kick. Jadi indah jaringan yang baik dilakukan oleh Gonzalo Cabrera, percaya untuk
memastikan JDT tidak ketinggalan di separuh masa yang pertama sebelum masuk ke bilik persalinan. Jadi separuh masa pertama berkesudahan dengan PJ City FC 2, Jodor Takzim 2. Jadi aksi di Stadium MBPJ menyaksikan pertembungan di antara PJ City menentang Jodor Takzim. Menyaksikan permulaan yang cukup baik dipamerkan oleh kedua-dua pasukan. Aidil melakukan tandukan flying header pada minit ke-6. Namun tandukannya tersasar sedikit di sebelah kiri gawang gol PJ City. Dan kemudian pada minit ke-10 sepakan percuma dari Safawi meskipun menuju tepat, namun berjaya diselamatkan oleh Kalamullah punya gol PJ City. Satu tindakan cukup baik daripada Kalamullah untuk memastikan gawang golnya tidak dibolosi. Sekali lagi pada minit ke-18 sepakan percuma dari Safawi ditepis keluar dengan cukup baik oleh Kalamullah. Meskipun Safawi melakukan sepakan yang agak baik sebentar tadi, namun sedikit jadi tepis keluar. Kemudian pada minit ke-24 sepakan dari Safawi Rashid menerusi umpanan daripada Diogo berjaya diselamatkan oleh Kalamullah. Dan minit ke-32 cubaan dari Diogo juga berjaya diselamatkan oleh Kalamullah yang beraksi dengan agak baik di separuh masa pertama ini untuk PJ City. Dan kemudian pada minit ke-35 Safawi Rashid berjaya untuk memecah kebuntuan menerusi gerakan yang baik dalam kawasan penalti. Dia mendapat umpanan yang cukup baik daripada Diogo. Dan Safawi yang tidak dikawal oleh Firman Anji berjaya untuk memastikan jaringan pertama perlawanan untuk JDT menang 1-0 pada minit ke-35. Jaringan yang cukup baik dilakukan oleh Safawi Rashid. Dua minit berselang pada minit ke-37, hantaran daripada Mahdi Jasuli berjaya disambung dengan baik oleh Barat Kumar, namun sepakannya terkena tiang. Dan kemudian tindakan susulan daripada Kristi Jasilan mudah untuk memastikan jaringan pertama ataupun jaringan penyamaan dilakukan oleh PJ City di minit yang ke-37 untuk mengikat kedudukan 1-1 ketika ini. Kemudian pada minit ke-47 di waktu kecederaan, kesilapan Farzam Alias menjatuhkan Washington Brandau, berjaya menghadiahkan sepakan penalti untuk PJ City. Dan Guru Sami yang ditugaskan untuk mengambil sepakan itu berjaya untuk melakukannya dengan mudah dan menghasilkan jaringan kedua untuk PJ City pada minit ke-47 di waktu kecederaan separuh masa pertama. Tadi selepas itu jurus selepas jaringan dilakukan oleh Guru Sami. Kesilapan daripada Firman Anji menjatuhkan Safawi dalam kawasan penalti. Terus dia memberikan peluang buat JDT mengamalkan kedudukan apabila sepakan penalti yang diperoleh disempurnakan dengan cukup baik oleh Gonzalo Cabrera untuk separuh masa pertama berkesudahan dengan PJ City 2, Jodor Takzim 2. Bila kita akan berehat sebentar, kita akan kembali lagi selepas ini.